Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tentunya dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini kita tumpu soal banjir Kelantan Terengganu. TPM Zahid telah sampai ke sana, Kelantan dan juga Terengganu, pantau dan ambil beberapa tindakan segera dan lapor kepada Jemaah Menteri. Dan hari ini sebentar lagi saya akan ke Kelantan dan pengumuman soal banjir akan dilakukan di sana. Saya telah mendengar pandangan daripada di lapangan dan kerajaan negeri, dan pandangan juga telah dikemukakan untuk melibatkan badan-badan sukarela dan NGO dari segi kebajikan dan bantuan, dan penglibatan yang lebih besar daripada pasukan daripada angkatan tentera, dan beberapa kemudahan yang sedia ada akan dimanfaatkan untuk maksud itu. Kemudian kita juga bincang seperti lalu tentang perkembangan di Parlimen 2 hari lalu, dan kita boleh tumpu sekarang kerja menjana pertumbuhan ekonomi dan lebih pesat kerana mandat yang diberikan itu jelas. Dan saya ucap terima kasih kepada TPM 2 Datuk Fadilah kerana usul dia itu diterima baik, hampir seberat suara pada hari berkenaan, walaupun kalau ada pengundian undi 2/3 itu memang terjamin. Jadi saya ambil kesempatan ini ucap terima kasih kepada semua parti dalam kerajaan perpaduan. Dan kebetulan dalam kes ini tidak ada yang bantah dari pihak pembangkang. Tapi saya nak sebutlah bahawa mandat besar ini adalah untuk kita tumpu perhatian sepenuhnya, menjamin tata kelola pemerintahan yang lebih dan urus tadbir yang lebih berkesan untuk manfaat kebajikan rakyat dan negara Malaysia. Oleh kerana keadaan banjir dan kesusahan rakyat, kita putuskan supaya sambutan besar-besaran ambang tahun baru 31 Disember di Dataran Merdeka ini dibatalkan. Dan ada beberapa pengumuman lain untuk pastikan mulai sekarang cara jentera kerajaan jawatan mengurus permohonan perniagaan itu harus lebih pantas, lebih cepat, lebih efisien, dan saya dan KSN akan membantu untuk menyelaraskan semua supaya kepesatan kelulusan ini dapat dilakukan. Dan saya percaya jabatan-jabatan dalam penyelarasan ini dapat membantu, kerana sekarang ini sudah ada petanda yang sangat positif, pengusaha-pengusaha dan pelabur yang datang, yang bertanya, dan kita harus memulakan dengan menunjukkan bahawa ada kaedah dan cara kelulusan dan tindakan yang lebih pesat, lebih berkesan daripada sebelumnya. Satu perkara lain yang dibincangkan juga ialah tentang kekurangan pekerja, dan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri diminta untuk menyegerakan terutama bidang peladangan, industri perkhidmatan dan juga construction. Dan ketiga-tiga ini harus diberi pertumpuan kerana kelewatan kelulusan ini telah menyebabkan beberapa usaha pengeluaran terbantut. Soal MA 63 seperti kita tahu yang dipenguruskan oleh Datuk Seri Fadilah di Mana Perdana Menteri, kita beri tempoh 1 bulan, dan insya-Allah awal Januari bila genap 1 bulan kita akan umumkan beberapa kemajuan yang jauh lebih baik untuk menyelesaikan sebahagian besar daripada isu yang dibangkitkan, walaupun ada hal-hal lain yang terutama melibatkan perundangan dan pindaan undang-undang itu
terpaksa ditangguhkan sehingga sidang parlimen. Tetapi beberapa isu besar dapat kita luluskan. Umpamanya hari ini untuk gas kita pindahkan kuasa kawal selia bekalan gas yang dulunya di peringkat Petronas Persekutuan itu dipindahkan kepada kerajaan negeri Sabah. Ini telah berlaku untuk Sarawak dan sekarang dipindah kepada kerajaan negeri Sabah. Tentunya tarikh pelaksanaan itu menunggu perkenan Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Jadi proses itu saja. Tetapi kelulusan daripada Jemaah Menteri telah pun diperakui hari ini. Sekian. ECRL lah sebut sikit. Ya, ECRL ni menarik ya, sebab kita terikat dengan perjanjian lama, kita putuskan dan ya, dan walaupun ada penambahan permohonan penambahan sedikit kos kerana laluan yang baru, tetapi kalau kita lihat kos keseluruhan ECRL itu keseluruhan ECRL lebih rendah 11.01 bilion ringgit ketimbang atau berbanding kos keseluruhan asal ECRL 1.0 sebanyak 85.97 bilion pada tahun 2016 ya. Walaupun ada sedikit penambahan kerana pembiayaan tambahan bagi menampung penjajaran semula projek laluan rel Pantai Timur yang kita luluskan, tetapi ini menyebabkan keseluruhan kos itu diturunkan sebanyak 11.01 bilion ringgit. Tapi keputusan kita itu meneruskan ya, projek diluluskan dulu, tetapi dan tidak membawa banyak lagi perubahan kerana ia akan melambatkan proses pelaksanaan dan mempersulitkan kerja-kerja dan rundingan yang sedia ada. Jadi apa yang berlaku, dan saya ucap tahniah juga kepada Kementerian Pengangkutan bersama Kementerian Kewangan dan Kerja Raya yang telah dapat membantu mempercepatkan proses rundingan ini dan akhirnya mendapat bantu menurunkan kos keseluruhannya ketimbang apa yang diluluskan pada tahun 2016. Baik. Dia kuasa penetapkan harga dan juga perjanjian baru itu dulunya semua diputuskan di pusat. Tetapi dengan pemindahan kuasa, ini benar berlaku untuk di Sarawak, itu pemindahan ini menetapkan kuasa itu ke Sabah. Tapi tentunya lah ada proses perundingan, tapi kuasa itu kepada kerajaan negeri. Mengenai landasan politik, idea sebelum ni mencadangkan supaya ada garis panduan untuk pelantikan politik dalam JPC dan Badan Berkanun. Apakah kerajaan akan mengeluarkan garis panduan berkenaan dan juga berkenaan dengan lantikan semula pengurusi Velcro tu? Adakah ia sebenarnya melanggar arahan kabinet? Kita membuat keputusan ya, menghentikan semua ya, itu kerana memberi ruang kepada kita menilai prestasi mereka dan supaya mereka tunduk kepada garis panduan yang ditetapkan. Dan saya menangguhkan hal ini kerana ada isu umpamanya syarikat syarikat kerajaan, tapi ada syarikat kecil. Syarikat induk itu menghadapi masalah kewangan. Syarikat kecil itu keuntungan besar. Jadi syarikat kecil itu nak berikan bonus yang besar. Hal-hal ini kita harus cerakin dalam peraturan dan garis panduan. Mengenai pelantikan Velcro memang sudah dimaklumkan kepada TPM dan ditangguhkan ya.
Cuma ada kekeliruan. Saya tidak pernah menyatakan bahawa tidak boleh mana-mana orang terlibat politik itu menjadi pengurusan. Tapi dia mesti terikat dengan syarat-syarat dan mesti ada kelayakan dalam bidang berkenaan. Ya, itu saya nak jelaskan bahawa ada kemungkinan beberapa tokoh politik atau ahli parlimen yang ditugaskan, tetapi kita menetapkan kaedahnya tentang tahap keupayaan profesional dia dan soal prestasi sebelumnya dan pematuhan kepada peraturan tata kelola yang ditetapkan. Okey? Itu ada cadangan kita teliti kerana banyak badan-badan yang berlaku pertindihan. Kalau bidang itu boleh dikendalikan oleh SPRM ataupun PDRM, itu kita nak kurangkan kerana tiap agensi pertindih itu akan menanggung kos yang tinggi. Yang penting dalam pusat governance itu prinsipnya itu diterima, tapi tidak boleh terlalu banyak. Dan seperti mana yang saya lakukan dengan KSN, malah tugas Perdana Menteri pun banyak yang saya telah lepaskan supaya bertanggungjawab kepada timbalan-timbalan Perdana Menteri. Ya. Tapi kalau boleh digabungkan, digabungkan. Okey? Ya, akhir. Pemulihan negara dibatalkan. Itu pun satu yang pertindihan juga. Jawatan yang diletakkan untuk memenuhi keperluan ketika itu. Ada you nak cadang, nak sambung? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak pergi Kelantan.